Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Saya bercadang sebenarnya dalam channel ni lebih kepada memberi penjelasan berkenaan dengan ahli jemaah Tentera Fisabilillah Malaysia. Bukannya membuat kritik ataupun komen ke atas pertelagahan dua entiti kefahaman yang ada di tanah Melayu ini. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, ianya menserabutkan fikiran kita, maka saya terpaksalah sedikit sebanyak memberi ulasan kepada mereka supaya mereka sadar bahawa memecah belahkan ummah ini adalah satu dosa yang amat besar. Memperbetulkan apa yang salah itu tak salah, tetapi kaedahnya hendaklah berada di jalan yang betul supaya masyarakat lebih faham, masyarakat lebih, orang kata, mudah menerima. Tapi hari ini kita lihat sesi seolah-olah, ya, saya kata seolah-olah, ya, kafir mengkafir antara satu sama lain. Dan apa yang kita tahu sudah sememangnya lah, tanah Melayu dan Nusantara sejak sekian lama bermazhab Syafi'i. Tetapi ada juga segelintir yang bermazhab selain Syafi'i. Tapi tidak mengapa, pada sekian lama tidak ada permasalahan-permasalahan ini wujud. Ya, soal kunut pun tidak ada masalah, ada yang baca dan ada yang tidak baca. Tapi akhir-akhir ini kalau kita lihat, oleh kerana penggunaan media sosial yang berleluasa, terutamanya YouTube, Instagram dan Facebook, tidak lupa juga TikTok, yang menyiarkan berita-berita ataupun cerita-cerita berkenaan dengan perkara-perkara yang lebih teruk ialah berkenaan dengan bid'ah. Dan segelintir netizen yang mungkin ada di belakang, ataupun kita tak kata netizen lah, YouTubers yang ada di belakang mereka, mungkin orang-orang yang berilmu, telah menggunakan media sosial untuk mengutuk, mencela ulama. Inilah yang terpanggil untuk saya hadir dalam channel YouTube ini, memberi sedikit nasihat lah. Kerana saya sebagai orang awam tidak mau lihat orang awam yang lain terpengaruh dan menyebabkan masyarakat Islam di Nusantara ini berpecah belah menjadi kabilah-kabilah seperti masyarakat jahiliah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita tahu sejarah sebelum Islam di kota Mekah, terdapat 360 kabilah, 360 patung-patung yang berlainan rupa paras dan berlainan cara sembahan mereka. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah disatukan dengan satu akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam hal-hal perkara-perkara kecil yang sebagaimana yang kita tahu di pengislaman di Nusantara ini, dengan menggunakan kaedah sebahagiannya win-win situation, bermakna perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan Islam pada waktu itu dibenarkan, diamalkan. Kemudian sedikit demi sedikit kita mengharapkan mereka buang daripada amalan-amalan budaya mereka.
Jadi pada hari ini saya berpendapat sudah amat kurang perkara-perkara khurafat ataupun perkara-perkara bid'ah yang diamalkan oleh orang-orang Islam, kerana semakin ramai orang kita sudah berilmu, walaupun tidak setinggi seperti ustaz-ustaz dan para da'i. Sekurang-kurangnya asas keagamaan, ya, ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh, mereka telah pun meninggalkan banyak perkara-perkara khurafat dan juga perkara-perkara bid'ah yang haram. Dan kita tidak maulah kalau anda sebagai golongan pembaharuan dalam Islam yang mana untuk membenteras bid'ah dan khurafat ini menyentuh perkara-perkara kecil, perkara-perkara khilaf yang tidak sepatutnya disentuh dengan begitu lantang sekali oleh setengah-setengah ustaz yang menggelarkan diri mereka Wahabi ataupun Salafi. Sebagai contoh, kemarin berkenaan dengan selawat Nabi di antara solat tarawih, perkara yang sebegitu pun disentuh dengan mengatakan selawat itu bid'ah dan tidak patut diamalkan, seolah-olah mengada-adakan ataupun menambah-nambahkan dalam ibadah, yang mana mengikut mereka Rasulullah telah pun memberi amaran di dalam hadisnya, siapa yang menambah-nambahkan apa yang telah aku ajarkan selain daripada apa yang telah aku amal dan yang telah aku ajarkan adalah dolalah. Jadi para ulama yang begitu pada pendapat kita cerdik pandai, yang dalam kurung salaf terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi dan lain-lainnya, sudah pasti mereka teliti dari segenap sudut dan mengajar kepada manusia supaya mengamalkan, ya, perkara-perkara yang sunat, asalkan ia tidak bercanggah dengan amalan ataupun Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi datang pihak ini menyentuh itu, menyentuh ini, maka itulah yang saya sebagai orang awam begitu merasa terkilan sekali. Dan saya dengan ini menentang, sekiranya anda selering menggunakan kaedah tersebut, kami dengan beberapa rakan-rakan kami akan sentiasa membuat video menyanggah perkara-perkara tersebut, walaupun kami tidaklah sehebat kamu dalam ilmu agama Islam, dan kami bersama ustaz-ustaz dan asatizah ahli sunnah wal jamaah yang mana membantah apa yang kamu cuba perbetulkan masyarakat Islam yang tidak sepatutnya kamu lakukan, kerana banyak lagi perkara-perkara lain yang sepatutnya kamu benteras, seperti perkara-perkara yang sudah tentunya haram dilakukan oleh umat-umat Islam dan bukan Islam sekalipun, yang termaktub di dalam Al-Quran, seperti meminum arak dan judi. Itulah yang patutnya kamu war-warkan dan kita benteras sama-sama untuk memperbetulkan umat Islam di muka bumi ini.
Dan juga kita sedia maklum ramai lagi yang belum bersyahadah. So elok-eloknya kita sama-sama berdakwah kepada orang-orang yang bukan Islam agar mereka kenal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dengan demikian kita terlepas daripada satu dosa. Ya, kerana di zaman Rasulullah kalau kita lihat tidak ramai, tetapi ia berjaya mengislamkan begitu ramai umat manusia ketika itu. Tapi hari ini kita orang Islam hampir 2 bilion di muka bumi ini telah cuba untuk menjadi firkah-firkah yang memecah belahkan. Kenapa boleh berlaku begitu? Ingatlah sahabat-sahabat, pada pandangan dan fikiran saya, tidak lain tidak bukan ada satu kelompok ataupun satu golongan yang cuba masuk ke dalam kelompok orang-orang Islam dan cuba memecah belahkan Islam dari dalam. Ini adalah musuh kita. Jika benar mereka ini kelompok kita, sudah tentu mereka mengajak kita bersama-sama dan mengajak kita bermuzakarah, mengajak kita bersilaturahim antara satu sama lain, bukannya menggunakan kaedah-kaedah menyanggah dan dalam bahasa mudah kita ialah memperbodoh-bodohkan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, ustaz-ustaz pondok dan ustaz-ustaz yang pro kepada ahli sunnah wal jamaah. Kamu dan kamu kita hormat, oleh kerana kamu berilmu dan kita sanjung. Datang di depan saya, jika kamu seorang yang berilmu, saya cium tangan kamu. Tetapi saya marah sekiranya kamu cuba memecah belahkan masyarakat dengan cara kamu yang kamu rasa kamu sahaja yang betul, tetapi pihak ahli sunnah wal jamaah ini tak betul. Kamu kata pembuat bid'ah, kamu kata asam Jawa, kamu kata Capariun dan pelbagai lagi tomohan-tomohan yang telah kamu lontarkan kepada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Harus ingat bahawa di tanah Melayu ini sebanyak 13 buah negeri telah memfatwakan bahawa pegangan Wahabi itu diharamkan untuk dikembangkan di dalam negeri-negeri tersebut. Jadi diharap tidak adalah ceramah-ceramah yang berbentuk begitu di 13 negeri ini, dan diharap pihak mufti menggunakan undang-undang yang sedia ada untuk menggempur mereka ini. Begitu juga yang ada di dalam YouTube ceramah-ceramah dalam bentuk dan kaedah yang mengecam ahli sunnah wal jamaah. Saya harap pihak JAKIM boleh mengambil tindakan yang sewajarnya. Saya tahu apabila saya buat video seperti ini, ramai yang mengecam saya. Dan ada yang mengatakan bahawa saya tidak layak, kerana tengok muka pun tak layak. Ya, sememangnya saya sengaja berwajah begini, berserabai, sebab saya seorang petani. Saya tidak berilmu, tetapi saya melawang anda semua supaya orang-orang
yang berpegangan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, jangan sekali-kali terpengaruh dengan dakwah dan fitnah yang dibawa oleh mereka ini, yakni satu golongan yang memecah belahkan umat, satu golongan yang amat bahaya kepada kita dengan menggunakan alasan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi pada mulanya mereka berlembut-lembut kerana supaya ramai orang mengikut mereka, dan pada mulanya mereka cuba mengambil hati Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu para rakyat jelata, orang seperti kami ini. Ingatlah sejarah-sejarah apa yang berlaku sebelum ini dan apa yang dikatakan oleh bekas penolong ketua pengarah SB cawangan khas Bukit Aman tentang golongan ini. Ianya amat berbahaya. Apabila mereka ramai, nanti sekiranya kemungkinan besar akan berlaku satu perubahan yang amat ketara, di mana kemungkinan besar ulama-ulama yang tidak mengikut cara mereka halal darah. Itu mungkin, ya, saya tidak kata betul atau tak betul, kemungkinan besar, kerana sejarah sudah pun berlaku di negara di Timur Tengah. Apa yang kita faham, kita tak mahu berlaku di Nusantara ini kalau boleh. Maka dengan sebab itulah kita sama-sama mencegah penularan satu fahaman yang boleh memudaratkan masyarakat di Nusantara ini. Ingat kawan-kawan, agama ini ialah sebuah agama suci, the way of life, dan kita telah amalkan beratus-ratus tahun di Nusantara ini. Tidak ada pun orang kata apa yang berlaku seperti hari ini perkara tomohan membidaah-bidaahkan orang lain di atas perkara-perkara kecil. Saya tidak marah kalau membentras penyembah-penyembah kubur. Tidak dinafikan ada juga sekelompok kecil yang melakukan perbuatan-perbuatan khurafat tersebut. Tetapi jika main pukul rata sahaja, memang tidak adil dan memang tidak benar bahawa golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ini menyembah kubur. Kita hanya melawat kubur supaya tersentuh keinsafan kepada kita akan kematian dan ke mana kita akan pergi nanti. Dan saya yakin Ahli Sunnah wal Jamaah yang melawat kubur itu beriktikad begitu. Saya yakin. Ya. Dengan demikian, sahabat-sahabat semua yang berpegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, marilah kita sama-sama membenteras ataupun menentang perjuangan yang bertopengkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, lebih kurang berbunyi, akan ada satu golongan nanti orang-orang yang sebegitu petah membaca Al-Quran bijak, petah membaca hadis
semulutnya memang mengeluarkan begitu orang kata petah sekali, tetapi matlamat mereka tidak lain tidak bukan untuk merosakkan akidah umat Islam di muka bumi ini. So berhati-hatilah sahabat. Situ saja, sikit saja saya nak bicara pada petang ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.